Saya ingin sebut bahawa pernah berlaku peristiwa wabak yang menyebabkan ribuan kematian ini pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah di mana pusat pentadbirannya? Pusat pentadbirannya di Madinah. Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Okey, Sayyidina Umar jadi khalifah. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, setelah beberapa tahun, Sayyidina Umar keluar dari Madinah untuk pergi buat lawatan rasmi ke negeri Syam. Negeri Syam ni kat mana? Syam sekarang disebut Syria. Syria, sebahagian daripada Iraq, Palestin, Jordan, itu kawasan Syam. Jadi Sayyidina Umar dari Madinah bawa ialah satu lawatan rasmi nak pergi ke Syam. Pada ketika itu, yang menjadi gubernur ni kita sekarang menteri besar lah. Menteri besar di Syam. Sayyidina Umar Perdana Menteri nak pergi buat lawatan rasmi. Menteri besar Syam, gubernur Syam pada ketika itu adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah merupakan salah seorang daripada siapa? 10 sahabat yang dijamin syurga, yang kita sebut Al-Asharatul Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang sahabat yang diberi berita gembira, confirm ahli syurga. Hidup lagi tapi dah dapat confirmation dia ni ahli syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi gubernur, menteri besar negeri Syam. Okey, sekarang Perdana Menteri Sayyidina Umar Al-Khattab datang buat lawatan rasmi pergi ke negeri Syam. Sampai satu tempat, Sayyidina Umar berhenti. Abu Ubaidah Al-Jarrah keluar daripada Syam, datang jumpa, dia pergi bagi report lah. Jadi PM siapa, berhenti dulu satu kawasan, tak masuk lagi Syam. Jadi Menteri Besar datang dulu bagi report pada PM lah. Itu kaedah, bagus. Jadi Abu Ubaidah datang jumpa Sayyidina Umar dan rombongannya yang berhenti itu. Lalu Abu Ubaidah beri laporan, wahai Khalifah, sekarang di negeri Syam sedang berlaku wabak. Ketika itu disebut sebagai Ta'un Amwas. Ta'un Amwas. Wabak, ta'un ni salah satu terjemahannya adalah wabak. Wabak yang sedang merebak yang menyebabkan kematian di negeri Syam. Banyak kematian, wahai Khalifah. Bila Sayyidina Umar mendapat maklumat tersebut, Sayyidina Umar pun tanyalah para sahabat, apa pendapatan kamu? Pendapatan. Wahai para sahabat, kita dapat maklumat daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah, Menteri Besar Syam, bahawa wabak sedang berlaku kematian di sana. Macam mana? Kita nak teruskan perjalanan ke tidak? Ini tengok leadership Sayyidina Umar. Ada masalah, ajak bincang. Dia khalifah, dia tak pakai keluar arahan gitu je. Dengar pandangan orang keliling. Lalu Sayyidina Umar tanya para sahabat. Ada dua pandangan. Ada sebahagian sahabat yang menyatakan bahawa, wahai khalifah, benda yang berlaku telah berlaku. Benda berlaku. Kenapa kita takut? Kita teruskan je. Kita rancang nak pergi kan? Allah Ta'ala semua Allah Ta'ala atur dah. Jadi kita pergi saja. Wahai khalifah, kita teruskan lawatan rasmi kita pergi ke Syam. Lalu sebahagian lagi para sahabat memberi pandangan, wahai Khalifah Umar, nak pergi ke negeri Syam ini bukan satu kewajipan. Nak pergi ke Syam bukan satu benda wajib. Jadi, kita tahu dah wabak sedang berlaku. Banyak kematian. Jadi, kenapa kita nak bahayakan nyawa Khalifah? Kenapa nak bahayakan nyawa ahli rombongan? Bukan wajib pun pergi ke Syam. Jom kita patah balik dulu. Itu pandangan kedua. Jadi, macam mana? Pandangan pertama ke pandangan kedua? Lalu pada saat itu, Sayyidina Umar kata, aku nampak, aku cenderung pada pandangan supaya kita patah balik. Sebab ada satu kaedah. Sayyidina Umar tak sebutlah kaedah ni. Tapi dalam Islam memang ada kaedah. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sayyidina Umar tak sebut, tapi ini kaedah dalam Islam. Menolak mudarat diutamakan daripada mendapat manfaat. Jadi, Sayyidina Umar kata, aku cenderung untuk patah balik ke Madinah. Pada saat itu, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah siapa tadi? Siapa Abu Ubaidah?
Ah, betul. Abu Ubaidah menteri besar Syam tadi. Abu Ubaidah bila Sayyidina Umar kata nak patah balik ke Madinah, Abu Ubaidah kata afirarum min qadarillah. Wahai khalifah, nak lari daripada qada dan qadar Allah ke? Sayyidina Umar kata, ya Aba Ubaidah. Abu Ubaidah, nasib baik kau yang tanya. Maksudnya apa? Kalau orang lain tanya, kena dah. Dengan makna itu. Ataupun dengan makna juga, Abu Ubaidah, kamu pun tanya soalan macam ni, tak faham ke? Gitu. Ada dua tafsiran. Jadi, Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ubaidah, kamu tanya soalan macam ni. Lalu, bila Sayyidina Umar terang, wahai Abu Ubaidah, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada qada-qada Allah kepada qada-qada Allah. Bagaimana sekiranya kamu membawa kambing, ada lembah rumput yang kering dengan ada lembah rumput yang menghijau. Kamu bawa kambing daripada rumput kering, kamu pergi kepada rumput hijau. Kamu lari daripada qada-qada Allah kepada qada-qada Allah. Mana kita kena ada ikhtiar. Itu maksud Sayyidina Umar. Dan pada saat itu, datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf juga salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Dia adalah ahli rombongan Sayyidina Umar tadi. Baru Sayyidina Abdurrahman muncul, wahai Khalifah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam kes sebegini. Sayyidina Umar kata, okey, bagi. Kalau ada dengar hadis Rasulullah, tolong bagi tahu wahai Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf bagi tahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala takhdumu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha wa fala takhruju firaran minhu." Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Maksud apa? Maksudnya, apabila berlaku wabak di sebuah negeri, jangan kamu masuk ke negeri tersebut. Dan apabila berlaku wabak, kamu berada di negeri tersebut, fala takhruju firaran minhu. Jangan lari keluar darinya. Jangan melarikan diri. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dikasihi sekalian, hadis Nabi ini adalah asas kepada kaedah kuarantin. Cuma kita tengok. Yang dilakukan dalam dunia sekarang, adakah 100% sebagaimana hadis Nabi ni, kaedah kuarantin ni? Nabi kata apa tadi? Hadis Bukhari tadi yang Abdurrahman bin Auf cerita tu, kalau kamu dengar wabak berlaku di sebuah negeri, jangan masuk. Faham? Jelas? Jelas, jangan masuk. Wabak ada. Dan sekiranya, ini penting, saya nak ajak yang sedang dengar ni tolong perhatikan. Sekiranya wabak berlaku di sebuah negeri, jangan, dan kamu berada di negeri tersebut, apa dia? Jangan keluar dari negeri tersebut melarikan diri. Okey. Tadi yang pertama, kalau berlaku jangan masuk. Faham? Okey. Yang kedua, kalau berlaku wabak, kamu berada di negeri tersebut, kamu pun terkena wabak, jangan keluar. Faham? Jelas. Nombor 3. Nombor 3 ni suspend. Nombor 3, macam mana kalau berlaku wabak di sebuah negeri, kita berada di negeri tersebut dan kita masih belum kena? Stay ke keluar? Macam mana? Kalau, sekali lagi, berlaku wabak di sebuah negeri, kita berada di negeri tersebut dan kita tak kena lagi wabak tu, tunggu ke lari keluar? Ramai jawab lari lah Ustaz. Apa kita nak tunggu, nanti kita tak kena lagi, nanti kita kena. Larilah dulu, belum kena. Kalau kita faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaedah kuarantin yang paling tepat ialah kalau berlaku kamu berada dalam negeri tersebut, berlaku wabak, jangan keluar. Ustaz, termasuk orang yang tak kena lagi ke? Ya, termasuk orang yang tak kena lagi. Habis? Dia tak kena. Kalau dia tak kena, dia tunggu lepas tu dia kena?
Lepas tu dia kena ada satu hadis lagi saya nak baca nanti, juga riwayat Bukhari, bahawa Rasulullah sebut dia mendapat pahala orang mati syahid. Tapi sebelum baca hadis tu, kita nak terang dulu. Hadis Nabi kata, kalau berlaku wabak di sebuah negeri, kamu berada di situ, jangan lagi keluar. Termasuk orang yang belum kena. Secara saintifik, tolong faham elok-elok. Ini kaedah kuarantin Nabi. Secara saintifik, adanya manusia-manusia yang immune system dia kuat. Antibody badan dia kuat. Jadi, bila wabak berlaku, virus dah datang di badan dia. Virus mari dah, ada dah virus, singgah dah. Tetapi immune system dia kuat. Bila immune system dia kuat, jadi dia okey. Masalah problem, kalau dia lari keluar dari negeri tersebut, pergi ke tempat lain, dia menjadi carrier ataupun transporter. Dia menjadi pembawa virus ke tempat lain. Dia okey. Sebab antibody dia kuat. Tapi virus dah ada. Bila dia keluar, sampai airport ni, sampai negeri ni, ada pakcik-pakcik, orang tua yang immune system dia lemah, virus di badan tadi berpindah. Itu jadi tersebar. Jadi yang sedang berlaku di dunia sekarang, tidak 100% guna kaedah kuarantin Nabi SAW. Kaedah tu baik, Ustaz. Kan kita ni, kita bertanggungjawab, kita negara masing-masing. Yang paling tepatnya ni pendapatan saya lah. Kedutaan negara-negara ambil maklumat tentang warga negara dia di negara mana-mana, walaupun yang sedang berlaku, ambil maklumat warga negara, lindungi, bagi taklimat, bagi bantuan di negara tersebut. Bukan angkut bawa balik ke negara sendiri. Kita angkut bawa balik, kos nak kuarantin lagi, lepas tu pula lepas kuarantin, dia ni nak balik rumah keluarga. Macam mana keluarga nak terima dia? Ni balik dari Itali, ni balik dari negara yang banyak berlaku. Subhanallah. Kuarantin yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berada di luar jangan masuk, yang berada di situ jangan keluar. Bila ada yang kata tak apa, kita cek dah dia, okey, dia boleh je nak datang melancur, okey je. Di situ yang akan menyebabkan merebak, dan secara saintifik dia mungkin carrier kepada virus, dan secara yang Nabi ajar itu tak ikut kuarantin cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ustaz, sekali lagi. Dah dia duduk situ, dia belum kena. Dia duduk, kan dia nak tunggu dia kena. Di sinilah saya nak perjelaskan satu lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. Satu hari Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak, tentang ta'un. Lalu Rasulullah menjawab, ini saya baca sikit hadis. An Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ta'un. Aisyah bertanya Rasulullah tentang ta'un, tentang wabak. Fa akhbaraha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu Aisyah, jawab pada Aisyah, annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Faja'alahu فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. Okey. Nanti saya sambung lagi hadis ni. Rasulullah kata, wahai Aisyah, wabak, ta'un ataupun perkara-perkara ya virus dan sebar ini adalah azab dari Allah yang Allah utuskan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan rahmat bagi orang beriman. Azab Allah hantar pada orang yang Allah nak. Siapa dia? Orang yang mungkin dia terlalu sombong dengan Allah. Orang yang terlalu banyak melanggar perintah Allah. Orang yang menjadi ahli maksiat, adalah azab Allah hantar pada mereka untuk menyeksa mereka. Untuk tunjuk, kau rasa kau hebat sangat, ni aku hantar, kau boleh mengelak macam mana? Ni aku hantar virus, tentera kamu hebat. Ini azab dari Allah yang Allah utuskan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Ini adalah bentuk azab. Dan yang kedua, faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan rahmat bagi orang beriman. Ustaz, virus ni apa maksud rahmat bagi orang beriman? Nabi sambung, falaysa min 'abdin yaqa'a fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban
ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Rasulullah kata tidak ada seseorang yang berlaku ta'un di negeri dia, fayamkusu fi biladihi, lalu dia duduk di negeri dia, dia tak keluar lari, dia duduk. Ni relate dengan hadis pertama tadi. Dia stay, dia duduk di negerinya, sabiran muhtasiban, dalam keadaan dia sabar dan mengharapkan pahala, harap bergantungan pada Allah. Ini ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia beriman, semakin kuat iman dia bahawa tidak akan berlaku pada diri dia melainkan apa yang Allah telah tentukan. Tak akan berlaku melainkan yang dah Allah tetapkan. Mungkin mati belangga, mungkin mati virus. Yang baru ni ada berlaku di sebuah negara, dia polis bawa dia untuk cek darah, untuk cek ada virus ke tidak. Sampai ke hospital, dia lari, dia terjun dari tingkat, jatuh mati. Jatuh mati. Maknanya apa? Bukan mati sebab virus. Dia takut nak cek virus, dia terjun ke tingkat hospital, jatuh mati. Mati jatuh tingkat. Maknanya orang beriman, dia tunggu di negeri dia. Dia faham Nabi kata jangan lari keluar, jangan masuk, jangan keluar. Dia tunggu. Dan keadaan dia sabar, dia harap pahala. Dan bertambah keyakinan dia pada Allah. Ini rahmat orang beriman tadi. Orang beriman, bila berlaku musibah wabak, dia sabar. Dia yakin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan berlaku pada kita melainkan apa yang Allah dah tentukan. Ini orang beriman semakin kuat tawakal dia pada Allah. Dia mula fikir dosa-dosa dia, dia istighfar, dia fokus kepada ibadah, dia manfaatkan masa bersama isteri dan anak-anak, dia menilai dosa-dosa yang dia buat, dia ambil peluang baca Quran, dia semakin banyak berdoa, doa dia dapat pahala, dia istighfar dapat pahala lagi, hapuskan dosa-dosa dia. Dia rasa ada dosa-dosa dengan orang, dia minta maaf, takut terkena bala. Ini rahmat Allah pada orang beriman. Kita nak cek, kita orang beriman ke kita orang kena azab? Nilai lah. Ustaz, soal tu saya susah sangat. Itu kena azab tu. Ustaz, saya rasa sejak kena kuarantin ni Ustaz, saya pun solat sunat lebih sikit. Tak ada benda nak buat Ustaz. Baca Quran, berzikir, duduk dengan anak bini. Itu rahmat Allah pada orang beriman. Dan Rasulullah sambung lagi, barang siapa kemudian bila dia faham, dia duduk tadi dah, dia kata dah, Rasulullah kata duduk dalam negeri tak lagi keluar, dia pun duduk, dia pun terkena. Lalu kata Rasulullah SAW, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan kalau dia mati, dia terkena, dia mendapat ganjaran orang yang syahid. Allahu Akbar. Kita sedih. Kita tengok ada di kalangan warga negara kita, Allahu Akbar, yang jenazah dia dibawa ke kubur, keluarga kata tak boleh nak datang, ialah dimandikan jenazah sedemikian dengan ada cover plastik, tanam dan sebagainya. Sedih, tetap sedih. Dalam masa yang sama Rasulullah kata, insya-Allah mereka mendapat pahala orang mati syahid. Ya Allah. Ini kemuliaan. Ini yang azab kepada orang yang Allah pilih. Dan juga rahmat kepada orang mukmin. Orang beriman, walaupun dia sedang kena, dia sedang kuarantin, Ustaz, bukan kuarantin dalam rumah, kuarantin di hospital. Dia dah positif, Ustaz. Dalam keadaan positif itu, dia kata, Allah, asyik baik Allah bagi aku masa dulu. Asyik baik Allah bagi aku, tak terus mati, aku sempat nak istighfar, aku sempat nak bertaubat. Bukankah itu rahmat dari Allah? Ustaz senanglah cakap, Ustaz tak kena lagi. Yelah, na'udzubillah, kita minta dah jauh lah, kita minta husnul khatimah. Saya daripada yang sedang menonton, moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua. Allah Ta'ala lindungi keluarga kita. Allah Ta'ala lindungi frontliners kita. Allah Ta'ala lindungi para petugas yang sedang menjalankan tugas masing-masing. Ada pemberita, terpaksa pergi nak tunjuk report, pergi tempat ni, nak pergi tahu di sini keadaan tenang dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi semua. Tapi kalau dah kena, orang beriman, dia istighfar, dia faham, inilah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi, Nabi sebut hadis pada Aisyah tadi, Nabi kata taun, wabak, azab Allah pada orang yang Allah kehendaki, rahmat Allah pada orang beriman. Cuma saya nak sebut sedikit lagi. Dalam hadis yang saya baca, Aisyah tanya tadi, Rasulullah kata tidak ada seorang mukmin fayamkuthu fi baladihi, lalu dia duduk di negeri dia, dia tidak keluar. Subhanallah. Ada satu riwayat Imam Ahmad, fayamkuthu fi baitihi. Apabila wabak sedang berlaku, seseorang beriman itu dia stay fi baitihi.
riwayat Imam Ahmad. Dia duduk di rumahnya, tak keluar-keluar. Tadi riwayat Bukhari sebut wa fayamkuthu fi baladihi. Dia duduk dalam negeri dia, dia tak keluar. Hadis yang sama riwayat Imam Ahmad sebut fayamkuthu fi baitihi. Lalu dia stay at home. Ya Allah. Rupa-rupanya kaedah yang sedang kita buat ini ialah diajar lama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stay at home. Kita dengar Tan Sri Perdana Menteri kita sebut, para doktor sebut, just stay at home. Tunggu di rumah. Kita duduk di rumah kita sebab kita nak break the chain, the infection chain. Benda pula. Kita nak putuskan rantaian penyebaran wabak ini. Kita nak putus. Bila ada lagi hak duduk lepak kedai kopi, hak duduk berkumpul ramai-ramai, takut kita menjadi chain, kita menjadi penyambung rantaian wabak ini. Jadi bila masing-masing stay di rumah, Allahu Akbar, kita tengok video-video perkongsian frontliners kita. Allah, doktor-doktor, nurse, balik rumah dah lah anak-anak tunggu. Tapi jangan jumpa lagi mama, jangan lupa lagi abah. Mandi dulu, sanitize dulu, bersih dulu, baru boleh pergi dekat anak tu pun dalam keadaan bimbang-bimbang. Ya Allah, moga-moga sentiasalah tercatat pahala kepada para petugas kita. Saya sebut banyak kali ni. Sebab saya termasuk orang yang stay at home. Saya termasuk orang yang duduk di rumah. Saya cuba kempen, ajak masyarakat. Kadang-kadang minta maaf lah kalau ada terasa hati. Kita sengaja post gambar-gambar bersama anak-anak, isteri-isteri. Isteri-isteri pula dah, seorang je. Bersama isteri, bersama anak-anak. Sekadar untuk, untuk timbulkan rasa masyarakat untuk buat aktiviti juga dengan anak-anak. Bukan aktiviti apa pun, aktiviti exercise, aktiviti bukan buat apa pun. Tapi nak gembar-gemburkan, nak ajak masyarakat, jom kita buat aktiviti di rumah. Inilah masanya. Sebab hadis tadi sebut, fayamkuthu fi baitihi. Tidaklah seseorang itu bila wabak ini sedang merebak, dia ini stay di rumah dia. Fayamkuthu fi baitihi. Dia duduk di rumah dia. Ya Allah. Maka, sebab itulah, ini termasuk dalam taat kepada ulil amri. Samalah juga dengan saya pun tak nak cerita panjang, ulama-ulama kita dah bincang panjang dah berkenaan dengan buat masa ini tak pergi berjemaah di masjid, termasuk solat Jumaat. Ni saya rakam ini hari ni berapa bulan ni? Pada 24 Mac. 24 Mac maknanya dalam tempoh kita pun tak pergi berjemaah di masjid, tak pergi solat Jumaat lagi. Ada ramai marah kenapa tak pergi sembahyang Jumaat. Tapi ada yang dialog tu yang menarik juga. Suami kata, apa ni masjid pun tutup, sembahyang Jumaat pun tak boleh. Isteri dia pun jawab, abang tu waktu masjid buka tak pergi pun. Dan ni ramai jenis perangai ni. Kono marah masjid kena tutup, tak pergi berjemaah. Dia tu waktu masjid buka, pergi tak? Kerja dia komen orang je. Komplain orang je. Ya Allah. Jadi, kita jadikan wabak ataupun musibah yang sedang berlaku ini, kita carilah hikmah-hikmah yang di sebalik apa yang sedang berlaku. Orang beriman, mereka akan melihat ini sebagai hikmah. Betul Ustaz, inilah hikmah saya boleh tolong isteri saya kat dapur. Isteri kata, ya sungguh Ustaz, dia tolong, main telefon je pun. Ya, tugas seorang suami ialah jaga handphone. Jangan marah sangat, kita tenang-tenangkan keadaan. Saya kadang-kadang terfikir, ada di kalangan masyarakat kita mungkin yang terputus bekalan makanan. Ada yang mungkin dalam fizikal ataupun berada di rumah masing-masing. Mungkin ada yang tak berapa selesa, terpaksa berkumpul. Selama ni rumah tu orang ni pergi kerja, orang ni duduk asrama, orang ni pergi sekolah. Tapi keadaan sekarang semua kena kumpul sekali Ustaz. Yalah, kita sabar. Bukankah Allah Ta'ala menyebut innallaha ma'as sabirin? Ustaz senanglah, sabar. Ustaz tak tahu keadaan saya. Ya, saya tak tahu. Saya pun dengan ujian yang saya lalui. Ni abang cameraman pun dengan ujian yang sedang dilalui. Masing-masing dengan ujian masing-masing. Kalau kita tengok yang sedang menguruskan pesakit, itu lagi hebat ujian mereka. Dalam keadaan mereka dapat pahala. Sebab tu saya tertarik sangat
You, dia orang tulis you, apa, I stay at work for you. You stay at home for me. Jadi kalau tanpa kerjasama semua untuk memutuskan rantaian penyebaran wabak ini, maka dia akan terus tersebar. Bila terus tersebar, yang pertamanya risiko kita terpaksa hadapi semua. Yang kedua, yang lagi masalah problem, dibimbangi terpaksa kuarantin ni, terpaksa ambil makan masa yang panjang lagi. Pelbagai teori lah disebut kenapa tersebar, spread rapidly, tersebar dengan begitu banyak berlaku di Itali. Pelbagai cerita lah orang duk cerita. Ada kata sebab tak ikut peraturan, ada sebab dia orang main-main, ada kata sebab dia tak bertindak dari awal. Pelbagai lah. Yang penting kita sekarang, tolong kita fahami bahawa ini juga adalah perintah agama. Kerana dalam Islam disebut la darara wa la dirara fil Islam. Kita tak boleh bagi mudarat pada orang, dan kita juga tak boleh bagi mudarat itu terkena pada diri kita. Pada diri kita pun tak boleh, pada orang pun tak boleh. Daripada hadis la darara wa la dirara fil Islam inilah timbul satu perkara lagi. Kepada sesiapa sahaja yang ada simptom-simptom kemungkinan terkena jangkitan, tolonglah pergi jumpa pada pihak-pihak hospital dan sebagainya. Dan please, tolong beritahu awal-awal. Tolong beritahu awal-awal bahawa saya ni pergi ke sini. Saya duk tengok ramai sangat masyarakat yang seolah-olah mempersalahkan sahabat-sahabat dari jemaah tabligh. Adalah seorang dua, tapi sebenarnya bukan perhimpunan ni saja. Ada banyak lagi beberapa perhimpunan lagi yang masih dibuat. Walaupun setelah arahan tak boleh buat perhimpunan. Jangan semata-mata kita persalahkan satu pihak. Sebab yang penting sekarang bukan masa untuk cari siapa yang salah. Tak. Bukan untuk blame orang. Sekarang ini adalah masa untuk sama-sama bekerjasama menyelesaikan masalah yang sedang berlaku. Bukan nak kata, oh salah orang ni, pelekeh orang ni. Dah, no. Kalau ada yang berperangai, asyik, orang cadang begini, salah. Cari salah orang saya. Ini orang tak apa sihat lah macam ni. Kita akan nampak true colour dia. Fokus kepada penyelesaian masalah. Jadi, balik pada hadis la darara wa la dirara fil Islam tadi. Oh, lengoh ni, duduk atas kursi ni. Biasa duduk atas kursi nyunyuk. Ustaz, sabar sikit Ustaz. Baru kursi je, ya. Untuk kongsi ilmu, kongsi nasihat ni, kita sabar insya-Allah. Okey, jadi atas dasar la darara wa la dirara fil Islam, jangan menyusahkan, jangan beri mudarat pada orang, dan jangan dedah diri kita pada mudarat. Saya sebut tadi, kepada sesiapa yang mungkin ada direct contact, tolong beritahu. Dan kita sangat sedih apabila baca kes-kes yang berlaku di hospital yang datang tapi tak beritahu. Allahu Akbar. Dia tak beritahu dia ni ada direct contact dengan orang yang positif, kan? Positif COVID lah. Positif COVID, bukan positif pregnant test tu. Waktu lepas kuarantin. Jadi yang dia tak beritahu bahawa dia ni mungkin ada simptom, dia ni terkena jangkitan. Jadi doktor, nurse yang uruskan dia, yelah, dia tak buatlah precaution tu, maknanya tak buatlah langkah-langkah sebab ingat pesakit biasa. Tiba-tiba rupanya dia ni positif. Akhirnya terkena pada doktor, terkena pada nurse, yang menyebabkan tim itu semakin, Allahu Akbar, semakin berat. Dah bila doktor sendiri kena kuarantin, nurse ni kita kena. Kerana apa? Kerana ada orang yang tadi kononnya takut nak mengaku. Mengaku je. Itu yang lebih baik sebenarnya. Beritahu saya, pak saudara saya, suami saya ada pergi ke sini, dia mungkin ada, saya jumpa pak saudara saya. Ini kaedahnya. La darara wa la dirara fil Islam. Okey. Seterusnya, saya ingin sebut satu perkara lagi. Okey, dalam situasi kuarantin yang kita sebut tadi, adanya orang-orang yang terpaksa keluar juga dari rumah. Siapa yang terpaksa keluar, Ustaz? Ya, kita sebut dah tadi, frontliner, para doktor, para nurse. Siapa lagi yang kena keluar? Pemberita. Lagi siapa lagi? Polis, askar. Ni. Lagi siapa lagi? Ketua keluarga. Yelah, nak pergi beli telur, nak pergi beli ikan, kena keluar juga Ustaz. Okay. Lagi siapa lagi? Nak beli telur ikan, beli kat mana?
pasar, kedai lah. Orang hak jual kat kedai, orang jual kat pasar. Ini orang-orang yang terpaksa keluar. Mungkin ada petugas-petugas yang saya tak tahulah, yang nak pergi hantar bantuan kat orang. Ini kepada orang-orang yang terpaksa keluar. Maka kita baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah doa ni. Pada yang terpaksa keluar untuk jalankan tugas, masa nak keluar dari rumah, baca doa ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis daripada riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Rasulullah kata, "Man qala yani idza kharaja min baitihi." Barang siapa ni yang terpaksa keluar tadi, bila dia keluar dari rumah dia, dia pun baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Baca apa? Cuba baca sekali. Kameraman baca sekali, kameraman. Bismillah. Baca. Baca. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula quwwata illa billah. Baca. Senang dah. Ingat dah tu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Saya baca balik hadis. Rasulullah kata, siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita, dikatakan kepadanya. Siapa yang keluar ni? Bila dia nak keluar, dia baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya, hudita, kamu telah diberi hidayah, wa kufita, cukuplah bagi kamu, boleh insya-Allah, wa wuqita, dan dilindungi kamu, dilindungi. Moga-moga yang terpaksa keluar kita sebut tadi dilindungi oleh Allah. Dan kata Rasulullah lagi, fayaqulu, dalam riwayat disebut bahawa wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan tanahha ni syaitan ngelak daripada berjumpa orang yang baca gini. Mana kita lalu jalan ni, syaitan dia cari jalan lain. Dia takut nak tembung kita bagi orang baca. Dan dalam riwayat Abi Daud ada sambungan sikit lagi, fayaqulu syaitanu li syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Riwayat Abu Daud sambungan, syaitan bercakap sama-sama syaitan. Macam mana kamu? Macam manalah kamu ni Tan? Syaitan ke syaitan kan? Tan je dipanggil. Macam mana Tan? Macam mana kamu dengan orang ni? Orang ni yang telah diberi hidayah, yang telah dicukupkan, yang telah dilindungi. Kita nak buat macam mana dia? Syaitan pun tak boleh nak ganggu. Dan moga-moga bukan saja syaitan tak boleh ganggu, makhluk Allah yang bernama virus ini pun tak boleh ganggu. Dia makhluk Allah yang Allah cipta. Kan? Ustaz, habis? Ya, makhluk Allah. Allah Ta'ala cipta. Bila Allah cipta, sudah pasti ada hikmah di sebalik penciptaan. Ya ke Ustaz? Yang buat viral mati habis orang ada hikmah? Ya. Yang cipta buaya, yang cipta ular tedung, Allah juga kan? Ada hikmahnya. Ada orang kena mati, kena makan di buaya? Ada. Ada orang mati kena patuk di ular? Ada. Siapa cipta ular? Allah. Siapa cipta buaya? Allah. Siapa cipta harimau, singa yang makan? Allah. Habis? Ya Allah. Ada hikmah di sebaliknya. Virusnya Ustaz, Allah yang ciptakan. Ustaz, ada teori-teori kata negara ni cipta negara ni. Allah yang izinkan itu berlaku. Habis kita nak salahkan Allah? Never. No. Kita tak salahkan Allah. Ini masanya untuk kita mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku. Okey. Kepada yang terpaksa keluar tadi, kita balik pada yang terpaksa keluar tadi, kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Saya pun nak keluar datang buat rakaman ni tadi pun baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dan juga kita tidak lupa untuk membaca apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi 3 kali baca, setiap petang 3 kali baca. Baca apa? Pagi-pagi pakak panggil anak-anak ramai-ramai. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, selamat esok siang hari tu. Baca 3 kali petang, moga-moga selamat di malam hari. Pada saya juga merayu pada tadilah polis, askar, doktor, bacalah. Kita kaedah kita precaution, segala langkah-langkah pencegahan kita ambil dan kita tidak lupa untuk berdoa dan mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang jenis salah faham dengan makna tawakal. Apa orang begitu? Kita tawakal. Orang suruh pakai hand sanitizer, apa tawakal? Itu tawakal. Kan Allah kan. Mas awak kena jual pasar. Kita orang pasar tak payah mas ni. Allah. Kita tawakal dia kata. Kita tawakal. Itu semua pun baru pun kan ustaz cakap dah tadi. Kan makhluk Allah. Kita tawakal. Allahu akbar. Apa makna tawakal sebenarnya? Apa makna tawakal? Ini ada orang yang silap faham tentang konsep tawakal. Apa sebenarnya makna tawakal? Makna tawakal badlul asbab wal i'timadu 'ala Allah. Makna tawakal ialah kita buat segala sebab. Kita ikhtiar segala sebab, kita usaha buat belaka. I'timad, hasil serah pada Allah. Ni sebab tak buat. Mask, hand sanitizer, jarak, jangan bersentuhan dengan orang yang kita tak tahu. Bukan kita nak sangka buruk. Ustaz, suami saya bawa balik beli barang pasar, Ustaz. Bukan kita tak percaya pada suami. Kita bimbang. Perkara itu terkena. Jadi dia akan panjang. Jadi, bazlul asbab. Buat segala sebab. Oh, Ustaz, saya sayang baby saya, Ustaz. Nak balik, nak peluk baby, nak peluk mak baby. Nak peluk mak baby pun tak apa, silakan. Tapi buat dulu sebab-sebab tadi. Kita bersihkan badan, mungkin ada pakaian yang kita tak tahu siapa kita jumpa pada yang sedang bertugas. Jadi kita buat dulu sebab-sebab, kemudian akhir sekali kita tawakal pada Allah. Ada seorang pemuda, dia bawa unta dia. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ni unta aku naqat. Ni unta saya wahai Rasulullah. Unta saya ni, saya nak tambak, nak ikat, kemudian saya tawakal, ataupun saya biarkan unta saya tak ikat, lepas tu saya tawakal. Mana betul?" Mana betul? Unta biarkan tawakal. Atau unta kita ikat dulu, tambak tali dia supaya dia tak lari, tawakal. Mana betul? Rasulullah kata, "Qilha thumma tawakkal." Rasulullah kata, ikat dulu unta baru tawakal. Kunci motor baru tawakal. Jangan tinggal kunci di motor baru tinggal kunci tu tawakal, Ustaz. Kunci pintu rumah, kunci pagar, lepas tu tawakal. Ni pintu pagar tak kunci, pintu rumah tak kunci. Nanti orang mencuri masuk kan, kita tawakal. Itu salah konsep tawakal. Badlul asbab, ikhtiar, buat usaha sebab musabab, kemudian sekali baru tawakal. Jangan kita salah konsep tawakal. Jelas? Habis macam mana? Ya? Alhamdulillah kita ada daripada pihak kerajaan kita, daripada Kementerian Kesihatan, ada pihak doktor, dah ada bagi perkara-perkara yang perlu kita lakukan, termasuk duduk dalam rumah, tak bergaul, tak pergi tempat orang ramai. Yelah, semua itulah ada semua dah. Cek dalam WhatsApp grup masing-masing banyak dah. Itu badlul asbab, itu sebab-sebab. Kemudian kita doa tadi, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Kemudian yang terpaksa keluar, doa lagi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Akhir sekali tawakkal 'ala Allah. Fahuwa hasbuh. Pada Allah lah tempat kita bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ustaz. Okey, kami faham dah Ustaz. Okey, kalau nak keluar, kalau baca doa, bagaimana pula kami yang sedang duduk di rumah ni, ya Allah. Sebab itulah antara disebut oleh, saya lupa dah nama sahabat ataupun nama seorang ulama. Dia kata lagi celakalah manusia yang ketika sedang musibah sedang berlaku, dia duduk buat dosa pula. Allahu Akbar. Masih lagi dengan dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Itulah yang paling celaka. Ketika musibah sedang berlaku, dia duduk buat dosa lagi. Dosa apa Ustaz? Pelbagai, mungkin dia tak semayang.
Mungkin dia ambil barang orang, mungkin dia tak jaga aurat, mana ipar duai duduk serumah jaga aurat tu, jaga solat, jaga aurat. Jangan sampai kita menjadi sebab bala bertambah. Allahu Akbar. Dan satu perkara lagi, cuba kita renung. Oh, nak terbalik. Cuba kita renung kisah Nabi Yunus alaihi salam. Yunus yang berada di dalam zulumat, berada dalam kegelapan perut ikan. Zulumatul bahar, berada dalam kegelapan lautan. Fi zulumatil lail, kegelapan malam. Fi zulumatin thalath. Allah, Nabi Yunus, kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. Pada saat itu, Nabi Yunus banyak menyebut, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkanmu, ya Allah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Subhanaka inni, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Nabi Yunus ni orang Nabi, tapi dengan memohon keampunan Allah, melihat mungkin ada salah silap dalam dirinya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah, sesungguhnya aku ini tergolong di kalangan orang yang zalim. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, sahabat-sahabat yang mungkin menonton di channel Intim, channel Intim Digital. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Tekan butang kat merah tu, subscribe. Di samping dia Intim ni, dia ada juga hiburan-hiburan yang mendidik jiwa, dan dalam masa yang sama disebarkan majlis ilmu ni, kita sama-sama juga banyak menyebut La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana yang disebut oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan, di dasar lautan, di malam yang gelap. Kemudian, satu perkara lagi. Mungkin ada yang sedang menonton ini di kalangan insan-insan yang sedang diuji oleh Allah. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang perasaan kalau adalah yang sedang menonton ini, yang sedang kuarantin dan telah disahkan positif. Maksudnya, dia telah dijangkiti oleh virus ini, maka ungkapan pertama, sebutlah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz nak suruh saya mati ke? Ustaz doa saya mati? Bukan doa mati. Tetapi ini yang diajar oleh Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila terkena musibah, mereka akan terkeluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku kena dah ni, ya Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Aku dan diriku adalah milikmu, ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan aku pasti akan kembali kepadamu, ya Allah. Inilah maksud ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada ahli keluarga, kepada isteri, kepada anak-anak, kepada suami. Apabila tahu isteri kita, suami kita, anak kita dah terkena, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedang diuji oleh Allah. Sakit tekak saya, Ustaz. Saya tak boleh nak bernafas, Ustaz. Banyakkan menyebut Allah. Banyakkan kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bila, ya Allah, kita terasa bila tengok senarai, dengar keadaan-keadaan orang yang terkena, yang positif COVID ini, terasa amat, ya Allah, beratnya dugaan yang sedang dihadapi. Saya duk fikir macam mana perasaan ahli keluarganya. Ya, macam mana perasaan seorang isteri yang terpaksa tunggu di rumah, suaminya sedang kena kuarantin positif. Ya, macam mana kita nak rasa? Kita doakan kepada ahli keluarga supaya Allah Ta'ala beri sabar, Allah Ta'ala beri kekuatan, dan
Satu perkara yang penting juga, bersangka baiklah dengan Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah menyebut, Ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah berdasarkan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku adalah berdasarkan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Apa sangkaan hamba-Ku? Kalau hamba-Ku menyangka aku yang beri sakit dan aku yang boleh menyembuhkan, lalu hamba-Ku pun berdoa padaku. Ni maksud hadis lah, Allah tak, bukan hadis kursi tadi. Hadis kursinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah berdasarkan sangkaan hamba-Ku tentangku. Jadi kalau kita sangka bahawa Allah yang beri pada suami aku kena, Allah juga yang maha berkuasa untuk menyembuhkan. Allahu huwa syafi. Doa mengadu ikhtiar, dan terbukti bahawa ada orang yang disahkan positif dan discharge. Akhirnya dia bebas balik daripada virus ini. Oh, banyak hebat doktor, bagusnya ubat. Ya, doktor ubat ikhtiar. Tetapi siapa yang menyembuhkan? Innahullah. Itu adalah Allah. Allahu Akbar. Mungkinlah saya boleh bercakap gini, tapi saya tak duduk, tak pakai kasut orang yang sedang menghadapinya. Saya tidak berada di tempat ahli keluarga, yang ahli keluarganya memang cover positif. Ada kat hospital. Mungkin kalau bahasa sekarang, tunggu masa, na'udzubillah. Tetapi, kita tetap menyebut bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sudah pasti ada hikmah di sebalik apa yang sedang berlaku. Sebab itulah disebut oleh, saya ingat saya baca buku La Tahzan, karangan Dr. A'id Qarni. Dia kata apa? Dia kata, keringkan air matamu dengan mengingati nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dalam hidupmu. Tenangkan hatimu dengan bersangka baik dengan Allah. Kita bersangka baik dengan Allah. Mungkin ahli keluarga ataupun yang sedang menonton ini, yang sedang diuji, terkena dah, positif dah. Maka kita carilah hikmah. Kita bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, terakhir dah Ustaz. Terakhirlah dulu buat kali ni. Yang terakhir, ada satu kaedah berdoa. Ini peluru akhir yang kita simpan. Tadi kita sebut berdoa. Dan sebenarnya, Ustaz, Allah, payah nak hafal doa-doa yang Ustaz baca ni, susah nak hafal, Ustaz. Tak apa, doa in your own language. Doa lah bahasa Kelantan, kau bahasa Utara, kau bahasa Nagori, kau bahasa Terengganu, ke doa lah. Yang penting kita mengadu pada Allah, kita minta dengan Allah sepenuh hati kita. Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah lagi yang akan perkenankan doa orang yang dalam keadaan terdesak, lalu mereka berdoa. Ini satu saya nak kongsi. Yang terakhir saya sebut tadi, kaedah berdoa yang juga diajar, diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan cara bertawassul. Macam mana tawassul, Ustaz? Tawassul ni ialah kita klaim doa kita dengan amal soleh yang pernah kita buat. Macam mana tu Ustaz? Tak apa faham lagi. Kini, kepada mungkin ada yang memang sedang terkena, sedang kuarantin, duduk kat hospital pun dia tengok je YouTube. Tak apalah, dia tengok ceramah ni. Ataupun dia tak boleh tengok dah, ahli keluarga yang sedang di rumah, isteri, anak-anak. Ayah ni Ustaz, ayah saya positif, kuarantin kat hospital. Boleh cuba berdoa dengan cara bertawassul dengan amal soleh yang pernah dibuat. Macam mana tu? Saya sebut contoh dulu, kemudian kita buat praktikal. Okey, contohnya macam ni. Contohnya, isteri kita sedang nak bersalin. Masuk dah lab room tadi. Dia dah apa benda orang sakit, kata sakit tu, construction. Bukan construction, contraction. Sakit dah ni. Okay. Tapi tak bersalin-bersalin. Lalu kita di luar pun berdoa. Berdoa dengan tawassul dengan amal soleh yang pernah kita buat. Macam mana? Contoh dia. Ya Allah, dulu aku pernah terlihat seekor kucing jatuh dalam longkang. Kucing itu hampir lemas. Ya Allah, aku telah turun ke dalam longkang tersebut. Aku ambil kucing, aku naikkan, aku keringkan kucing. Aku selamatkan kucing itu. Semata-mata ikhlas kerana-Mu, Ya Allah. Kerana dia makhluk-Mu, Ya Allah. Aku harap pahala, aku tolong kucing, aku harap pahala dari-Mu, Ya Allah. Maka kerana amal soleh itu, Ya Allah, permudahkan isteriku bersalin. Makna kita nak doa apa?
kita nak doa supaya pemudahkan isteri bersalin. Tapi kita klaim dengan amal soleh yang pernah kita buat dulu. Ya Allah, suatu hari aku pernah lapar sangat, ya Allah. Duit ada sikitnya masa tu. Lalu aku beli makanan di restoran. Ketika aku nak makan, ya Allah, ada seorang makcik tua yang lagi teruk kelaparannya datang minta makanan itu. Ya Allah, makanan tu tersebut aku telah berikan pada makcik tua ni semata-mata mengharapkan pahala darimu, ya Allah. Ya Allah, kalau kau terima pahala aku, beri makanan pada makcik itu, tolong selamatkan pembedahan jantung ayahku sekarang, ya Allah. Mana dia nak doa apa? Dia nak doa supaya pembedahan jantung ayah dia tu selamat. Tapi dia claim dia pernah tolong makcik yang lapar tadi. Ustaz, boleh ke kita buat gitu, Ustaz? Kita claim dengan Allah. Boleh. Kita baca kitab Riyadhus Salihin, kisah 3 orang yang tersembunyi dan terperangkap dalam gua. Lalu masing-masing berdoa pada Allah. 3 orang ini klaim dengan amal saleh yang pernah dia buat sebelum itu. Lalu batu yang menutup pintu gua tadi bergerak sedikit demi sedikit. Maknanya dimakbulkan doa dia, hasil tawassul dia dengan amal saleh yang pernah dia buat. So hari ni boleh tak, Ustaz? Suami saya positif COVID-19 ni, Ustaz. Sedang di kuarantin di ward. Tak boleh balik dah. Kami pun tak boleh nak jumpa. Ustaz, boleh tak saya nak doa macam? Boleh. Isteri mungkin berdoa, ya Allah, suatu hari aku duit ada banyak ni je, kakak minta aku bagi kat kakak aku. Ya Allah, aku jumpa makcik tua. Ya Allah. Maknanya amal soleh yang special lah. Yang kita rasa istimewa, yang kita rasa boleh claim dengan Allah. Ya Allah, tadi aku sembahyang subuh 2 rakaat. Yang tu ibadat juga. Tapi itu memang kewajipan. Bukan yang kita nak claim sembahyang subuh 2 rakaat. Ya Allah, mari aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Ya Allah, tolong selamatkan suamiku. Itu kewajipan yang biasa. Tapi maksud claim dengan amal soleh ini, amalan soleh yang dia buat memang sungguh-sungguh ikhlas, yang agak besar, yang kita rasa special, yang kita boleh claim dengan Allah, itu dipanggil at-tawassul bil a'malis salihah. Bertawassul dengan amal yang saleh yang pernah kita buat. Ustaz nak baca apa? Tak payah susah-susah, guna bahasa kita sendiri je. Tapi kita boleh ke cerita pada Allah dalam doa tu? Ceritalah. Kalau kita baca hadis yang 3 orang terperangkap dalam gua tu kan, masing-masing cerita. Ada dia kenal ke sepupu, ada cerita dia terlewat balik, tak boleh makan mak ayah, ada cerita dia ada pekerja, tak bayar gaji pekerja, lepas lama pekerja datang minta, dia bagi semua hasil. Panjang kisah itu, tetapi nak beritahunya, di dalam doa tersebut, dia bercerita kepada Allah tentang amal soleh yang pernah dia buat, lalu dia claim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi, secara kesimpulannya, sedikit tazkirah pada kali ini, moga-moga ada manfaatnya. Saya nak sebut begini satu perkara lagi. Ada Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat berapa tak silap saya, ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksud ayat ni, asa an takrahu syai'an, barangkali ada perkara yang kamu tak suka tapi ia baik di sisi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali ada perkara yang kamu nak sangat, kamu suka sangat, tapi Allah tak bagi sebab Allah tahu ia tidak baik untuk kamu. Ya, secara zahirnya kita suka tak boleh nak pergi kerja, tak boleh nak berniaga, tak boleh nak keluar, nak rasa hidup terancam, kita tak suka. Ya, betul. Hakikatnya, realitinya, yang terpaksa kerja sepenuh masa, frontliner, terpaksa dedahkan diri, tinggal anak, kita tak suka. Tapi kita yakin dengan firman Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali ada perkara yang kamu tak suka, tapi ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali ada perkara yang kamu suka, kamu nak sangat, tapi pada hakikatnya Allah lebih mengetahui ia tidak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, Allah lebih mengetahui dalam keadaan kamu tidak tahu. Jadi marilah kita bersangka baik dengan Allah, kita mencari hikmah-hikmah
di sebalik perkara yang berlaku ini, carilah hikmah. Renunglah, duduk, fikir apa yang sedang berlaku ini. Moga-moga rubba darin nafi'ah. Moga-moga mudarat yang sedang berlaku ini memberi manfaat kepada kita. Kita ambil masa untuk beribadah, untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk istighfar dengan Allah. Ambil masa untuk mengeratkan hubungan kita dengan keluarga pada ialah pelbagai ujian. Caranya, bila kita rasa kita berat, bila kita rasa kita tak cukup makan, lihatlah ada orang yang lagi teruk tak cukup makan. Bila kita rasa rumah kita sempit, tak muat, lihatlah orang yang langsung tak ada rumah. Allahu Akbar. Ketika kita rasa makan, ada Ustaz tapi tak sedap makan, lihatlah ada orang yang tak cukup makan. Sama-sama kita doa, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi saya, keluarga para pendengar. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi para petugas kita yang berjihad siang malam. Doktor, nurse, polis, askar, pemudahkan usaha mereka. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi mereka. Moga-moga Allah Ta'ala lembutkan hati-hati masyarakat kita ini untuk patuh arahan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah pahala kepada kami di atas kesabaran kami ini, Ya Allah. Tunjukkanlah kami hikmah-hikmah-Mu, Ya Allah, yang kami tak tahu. Yang kami tahunya masalah, yang kami tahunya susah, tapi kami yakin di sisi-Mu Kau lebih mengetahui, Ya Allah. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Sekali lagi di hujung ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Intim. Sama-samalah kita like, kita subscribe channel YouTube Intim Digital ini. Sekali lagi terima kasih kepada yang menonton. Kalau rasa ada manfaat, boleh tolong share dengan kawan-kawan. Ambil doa-doa kita amal. Kalau ada yang tolong share, ada yang tolong yang amalkan doa yang saya kongsi ini, moga-moga saya pun dapat pahala sama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.